Sudah setahun wabak COVID-19 bersarang dalam komuniti kita. Virus berjangkit ini telah mendesak negara untuk menghentikan atau menangguhkan aktiviti dan majlis yang melibatkan orang ramai buat sementara waktu. Pandemik COVID-19 menggemparkan seluruh dunia. Malaysia antara negara yang terjejas teruk, lebih-lebih lagi dari aspek ekonomi. Premis perniagaan, sekolah dan institusi pengajian tinggi ditutup serta-merta sebagai salah satu langkah pencegahan yang diambil oleh kerajaan. Namun tindakan ini memberi kesan yang amat buruk kepada rakyat. Tahap pengangguran semakin meningkat, ekonomi negara semakin merundum. Malah, kesihatan mental individu semakin terganggu disebabkan banyak masalah yang dihadapi sepanjang pandemik ini. Pelajar terutamanya yang menerima kaedah pembelajaran baharu secara atas talian sukar untuk menyesuaikan diri dalam suasana norma baharu ini. Berbagai komen dan kritikan dilontarkan di laman sosial media bagi menyatakan perasaan dan luahan isi hati pelajar mengenai pembelajaran secara maya. Kami mendengar suara anda. Kesihatan mental saya agak merosot ketika belajar di rumah. Kerja yang diberikan lebih banyak daripada biasa dan membuatkan kesihatan mental saya terganggu. Tugasan yang banyak memberikan tekanan kepada saya. Saya menghadapi masalah kewangan kerana sebelum ini saya ada membuat kerja sambilan. Disebabkan COVID, maka ia menjejaskan sumber pendapatan daripada hasil kerja sambilan saya tersebut. Sebelum ini memang banyak mendapat sambutan. Namun selepas musim COVID ni banyak majlis yang dibatalkan. Jika tidak ada majlis, maka tidak ada servis untuk sesuatu majlis itu dapat dibuat. Pembelajaran online yang tidak kondusif apabila berada di rumah. Kadang-kadang kerana ingin kejar cita-cita membuatkan kita jadi lebih sensitif. Apatah lagi apabila keluarga sendiri tak dapat menerima cara sistem pembelajaran baru diperkenalkan. Jadi akan wujud pertelingkahan kerana salah faham. Belajar akan menjadi lebih stres dengan suasana yang kurang kondusif. Tambahan pula, kurang faham ketika pembelajaran dalam talian. Seterusnya, pelajar akan mendapat tugasan selepas tamat kelas dalam talian. Ini akan menjadi masalah kepada pelajar yang kurang faham semasa di dalam kelas dalam talian. Pelajar tiada masa untuk bertanya terus kepada pensyarah. Pelajar akan menjadi stuck apabila tiada idea. Cara belajar okey, cuma susah nak bahagi komitmen. Jika kita berada di rumah, masalah ini akan timbul. Contohnya ketika kelas sedang berjalan dan kebetulan pula ada ahli keluarga yang meminta sedikit pertolongan. Tolong atau teruskan kelas. Sudah tentu kita akan tolong dahulu. Selain itu, yang mempunyai adik-adik kecil akan terkesan dengan suasana bising. Ketika kita sedang menjalani kelas dalam talian, kita akan jadi lebih kurang fokus. Dapat dibezakan ketika peperiksaan secara bersemuka dan maya. Keputusan peperiksaan secara bersemuka lebih cemerlang berbanding dalam talian. Hal ini kerana ketika pembelajaran secara maya, sukar untuk saya fokus. Susah untuk saya membahagikan masa antara pelajaran, tanggungjawab di rumah dan sebagainya. Kadang-kadang apabila tiada privasi menyebabkan diri
susah sebab tiada face to face. Hadap laptop, cakap sorang-sorang dan tempat tak kondusif. Suasana keluarga yang bising agak mengganggu pembelajaran saya. Saya harus meminta keluarga untuk tidak membuat bising sementara saya belajar. Masalah ini sangat terkesan kepada pelajar, terutamanya yang keluarga B40, kerana kadang-kala kita terlepas pandang ramai ibu bapa yang tidak dapat bekerja. Yang paling terkesan adalah bagi peniaga kecil-kecilan. Kadang-kala saya termimpi-mimpi kena COVID dan banyak berfikir macam mana dengan masa depan nanti. Agak terjejas sebab ramai duduk rumah, kadang-kadang bergaduh dan ada saja yang tidak kena. Pelajaran akan terjejas jika tiada coverage internet yang mencukupi. Bukan semua orang tinggal di kawasan bandar. Selain itu, memandangkan semua pelajar dan murid menggunakan gadget untuk meneruskan sesi pembelajaran atas talian, ini akan berlaku pertindihan apabila kelas berjalan serentak. Bukan semua keluarga mampu membeli laptop dan telefon kepada setiap anak-anak. Sangat teruk. Mempunyai masalah depresi. Tak okey sebab tak boleh pergi intern. Masalah keluarga mengganggu fokus untuk bekerja dari rumah, kualiti kerja merosot. Ayat dia pendek, tapi sebenarnya mempunyai makna yang sangat mendalam. Terjejas kerana pelajar perlu mengikuti kelas secara atas talian kerana kelas secara bersemuka ditangguh. Terlalu sulit untuk diceritakan perpecahan dalam keluarga. Masalah ODL sangat memberi tekanan sebab tidak faham dan kekurangan bahan tugasan untuk pita. Saya susah untuk memahami apa yang dipelajari kerana tiada keterangan yang jelas kepada saya. Saya tidak dapat bertanya seperti mana belajar secara bersemuka. Oleh sebab itu, saya kurang memahami apa yang dipelajari dan sukar untuk membuat latihan. Perkara macam ni Cik Zaim, saya rasa tertekan dan sebagainya. Okey, di sini ada 4 tips yang menarik. Saudara-saudara boleh tuliskan. Saya panggil tips ni adalah 4A. Apa itu? Yang pertama adalah acceptance. Yang kedua adalah alternative. Yang ketiga adalah adjustment. Dan yang keempat adalah adaptation. So kita tengok satu persatu. Acceptance. Sejauh mana tuan-puan, saudara-saudari, diri kita ni menerima keadaan yang sedang berlaku pada diri kita, keluarga kita dan dunia secara umumnya. Sejauh mana kita menerima perkara ini? Atau kita ni seorang yang menuntut untuk dalam keadaan begini pun saya nakkan keselesaan yang sepatutnya saya dapat. Maka kalau sepatutnya saya dapat, maka hampir pasti kita susahlah nak dapat apa yang kita hajati itu kan, dalam keadaan limitasi dan kekangan ini. Jadi nak tak nak, yang pertama kita harus mendidik diri kita supaya kita menerima, mengakui dan menerima inilah suasana semasa yang sedang saya lalui. Bila kita menerima, maka kita lebih terbuka, kita lebih tingkatkan kesyukuran kita kerana situasi ini kita tak dapat nak ubah. Dia ada internal locus of control dan dia ada external locus of control. Yang kita boleh control adalah internal locus of control kita itu sendiri. So pertama, acceptance. Yang kedua, Encik Zaim takkan kita nak accept je kan. So yang kedua, kita kena mencipta alternatif, creative alternatif, innovative alternatif. Alternatif ni maksudnya apa? Maksudnya pilihan-pilihan daripada tindakan kita. Kalau lah saya ni tak ada coverage, so apa kita punya alternatif? Bila pihak universiti menawarkan satu ruang, satu kebenaran kepada pelajar untuk masuk ke dalam kampus, tapi kita tak dapat. Kenapa kita tak dapat? Kerana ada kekangan permohonan dan sebagainya. Maka apa alternatif tindakan kita selepas itu? Siapa lagi yang kita hubungi untuk mendapatkan permission ataupun kebenaran untuk masuk ke dalam kampus sebagai contoh kan? Ataupun kita ada kekangan kewangan, keluarga ada kekangan kewangan, kita pun ada kekangan kewangan. Jadi apakah alternatif tindakan kita untuk mengurus kekangan kewangan tersebut? Itu penting saudara-saudari, supaya kita nampak hidup ini ada banyak pilihan. Dan semakin kreatif kita, semakin banyak alternatif pilihan yang kita ada. Itu yang kedua, alternatif. Dan yang ketiga adalah apa dia tadi? Yang ketiga adalah adjustment.
tuan-puan selalu sadari dalam suasana yang baru bagi kita ini kan, umpamanya saya beri kepada saudara-saudari handphone yang baru, telefon bimbit yang baru, dan sudah pasti telefon bimbit yang lama dengan yang baru ini memerlukan masa penyesuaian, kita panggil fasa penyesuaian. Jadi kita perlukan fasa penyesuaian itu, apatah lagi bila kita duduk dan di rumah dan menjalani kuliah secara online, peperiksaan secara online. Kita tak biasa dengan perkara tersebut, tapi nak tak nak kita boleh nak kawal perkara tersebut. Jadi nak tak nak kita harus melakukan adjustment bagi diri kita. Kita melakukan pengubahsuaian bagi diri kita supaya kita semakin lama semakin biasa, dan akhirnya kita akan mencapai kepada A yang berikutnya, iaitu mampu melakukan proses adaptasi kepada diri kita. Saudara-saudari pasti pernah melihat sesumpah, bukan? Antara salah satu kelebihannya untuk beradaptasi, untuk meneruskan kelangsungan kehidupan adalah beradaptasi dengan alam. Jadi semakin kita cepat beradaptasi, maka semakin kita akan mewujudkan keselesaan kendiri. Jadi semakin cepat kita selesa, semakin kuranglah kita berasa tertekan dengan suasana yang baru. Jadi saya harap 4A yang kita kongsikan, yang saya kongsikan pada hari ini dapat membantu saudara-saudari sedikit sebanyak memberi percambahan ataupun memberi celik akal yang baik kepada saudara-saudari untuk menerima, mencari alternatif, melakukan pengubahsuaian dan beradaptasi dalam kehidupan yang baru. Jadi saya doakan saudara-saudari terus motivasi. Sikit je lagi kita nak habiskan pengajian kita, insya-Allah kita boleh. Kalau orang lain boleh, maknanya kita boleh. Jadi berilmu, berbakti. Sekian wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.